Kalau kita lihat sepintas lalu terjemahan tadi, kita seharusnya rasa gerun kerana Allah tidak menggunakan kata ganti nama mereka, mereka dan mereka. Kerana apa yang anda akan lihat sebentar lagi, kesemua ayat-ayat ini tiada satu pun ayat yang merujuk kepada kata ganti nama yang ketiga, iaitulah telah melalaikan mereka at-takathur, sehinggalah mereka menziarahi kubur mereka sendiri. Kelak mereka akan mengetahui tiada mereka dalam ayat-ayat ini, kan? Tetapi yang jelas dan nyata di dalam surah At-Takathur adalah kamu sekalian, kamu sekalian, kamu sekalian telah dilalaikan oleh At-Takathur. Kamu sekalian akan sampai ke satu tempat namanya kubur. Kamu sekalian akan mengetahui kelak akibat perbuatan kamu. Daripada awal hingga ke hujung ayat, ayah ibu akan dapati kesemuanya menggunakan khitab, iaitulah kata ganti nama yang kedua. Ini menunjukkan semua kita yang membaca surah At-Takathur, yang menghafal surah At-Takathur, yang mengajar surah At-Takathur, mesti terasa dan yakin bahawasanya surah ini sedang menegur perbuatan kita. Surah ini sedang... Jadi ramai memahami ayat ini hanya sekadar mengumpul sebanyak mungkin harta, benda dan kemewahan. Tetapi jangan lupa kalau kita membaca suratul Kahf, di mana seorang pemilik dua kebun berkata, ana aktsaru minka malan wa a'azzu nafara. Perhatikan perkataan nafara yang menunjukkan kebanggaan seorang lelaki yang memiliki dua kebun dengan mengatakan kepada rakannya, aku lebih banyak harta daripada kamu dan aku lebih ramai pekerja, lebih ramai anak-anak, lebih ramai pengikut. Jadi takatsur bukan sekadar merujuk kepada menambah-nambah kemewahan, tetapi at-takatsur juga adalah merujuk kepada menambah-nambah populariti, menambah-nambah follower, menambah-nambah pengikut tegar. Semoga Allah memelihara kita daripada tenggelam dengan populariti. Kerana kita sedang berada pada zaman itu sekarang. Pengumpul kekayaan dan pengumpul populariti ini terputus daripada segala amalannya, iaitulah ketika berdepan dengan malakul maut. Apabila seseorang itu berdepan dengan malakul maut, maka barangkali dia akan menyesal. Baru dia terbangun daripada tidur lenanya, baru dia merasakan, Allah, aku selama ini sudah lalai. Sudah ramai orang memberikan peringatan kepadaku, tetapi aku tidak mengendahkannya. Sekarang datang seorang yang mahu menegur perbuatanku, namanya malakul maut. Aku mahu merayu kepadanya supaya benarkan aku pulang ke dunia seketika, walaupun 5 minit, 10 minit. Tetapi tuan-tuan, orang lain tegur, kita tak terima, tak apa lagi. Tetapi kalau malakul maut muncul, dengan mata kasar kita boleh melihat, ini menandakan nyawa kita sudah sampai ke tenggorokan. Dan bila nyawa sampai ke sini, seseorang akan boleh melihat malakul maut, maka merayulah dengan 1001 rayuan. Rayuan itu tidak akan diterima, dan pada waktu ini kita akan diheret, na'udzubillah, kita akan dibawa ke kubur. Hatta zurtum al-maqabir. Ayat pertama berbicara tentang keserokan dunia, seseorang yang berlumba-lumba membina kekayaan dunia. Tetapi ayat yang kedua berbicara tentang alam di mana kita bersendirian. Harta tidak boleh menyelamatkan kita daripada menangguhkan kematian. Harta tidak mampu menyebabkan kita boleh check-in malam pertama di alam barzakh. Kita tak boleh menggunakan kekayaan kita untuk mendapat penginapan dan kediaman yang lebih baik. Dilalaikan oleh at-takatsur. Persoalan timbul, kamu dilalaikan oleh at-takatsur daripada apa? Kerana ayat ini tidak berbunyi alhaakum at-takatsur an dzikrillah. Ayat ini tidak menyebut alhaakum at-takatsur anis salah. Jadi apakah yang sepatutnya kita buat, tetapi at-takatsur telah mengganggu kita? Maka ayat ini tidak sebut, ya, kamu telah dilalaikan oleh at-takatsur dari ... Di sini ada hikmah yang begitu menarik sekiranya kita perhatikan dengan teliti. Hikmah Allah tidak menyebut tentang apa-apa yang sepatutnya kamu buat di dunia ini. Kerana pertama,
surah sebelumnya, suratul Qari'ah, sudah jelas memberitahu kita perlu bersiap untuk hari apa. Kerana barang siapa membaca surah sebelumnya, surah sebelum suratul Takatsur, suratul Qari'ah, maka di dalam suratul Qari'ah Allah Ta'ala menyebut mengenai yauma yakunun nasu kal farashil mabthuth. Allah Ta'ala menyebut dalam surah sebelumnya hari di mana amma man thaqulat mawazinuhu fahuwa fi 'aishatir radiyah. Orang yang bekal kebaikannya banyak, timbangannya jadi berat dan dia akan mempunyai kehidupan yang senang. Tetapi seseorang yang mempunyai timbangan kebaikannya ringan, dia akan merana dalam neraka hawiyah. Maka inilah yang sepatutnya diingati oleh kita semasa duduk di dunia. Tetapi kita telah dilalaikan oleh at-takatsur. Jadi ini hikmah. Allah Ta'ala tidak menyebut secara langsung tentang apa yang sepatutnya kita buat, kerana ia sudah dimaklumi kepada mereka yang membaca surah sebelumnya. Dan juga hikmah Allah Ta'ala tidak menyebut kerana orang yang degil, mereka barangkali tidak suka mendengar perkara yang sama. Seperti seorang ayah yang berkata kepada anak yang kerap sangat balik lewat malam, cuti-cuti sekolah begini memang begitu pun boleh barangkali berlaku. Lalu bila anak ni kerap sangat balik ke rumah lambat, lepas maghrib baru muncul dekat rumah, ayah kata apa? Ayah barangkali kata apa? Kamu ni lalai, kamu ni dah lupa ke? Jadi ayah hanya sebut begitu saja. Ayah tak perlu kata kamu ni dah lupa dari baca Quran, kamu ni dah lalai daripada menunaikan salat maghrib pada waktunya. Ayah tak perlu sebut, sebab ayah faham air muka anaknya itu akan berubah bila disebut benda sama. Bahkan barangkali anak tu akan kata, daripada apa ayah? Daripada sembahyang maghrib. Itulah ayah dia cakap benda yang sama saja. Walillahil mathalil a'la. Maka sebab itu Allah Ta'ala tidak menyebut kerana menggambarkan kedegilan manusia ketika surahnya diturun. Ziarah adalah persinggahan yang sementara. Setuju tak? Mana boleh kita kata kita ziarah kalau memang kita nak menetap di situ. Jadi alam kubur adalah alam yang semua kita akan ziarah, tetapi kita tidak akan menetap di situ. Ayat ini menunjukkan ia adalah satu persinggahan sahaja. Ia tidaklah lama mana kalau nak dibandingkan dengan kehidupan di destinasi, yakni di hari akhirat. Apa yang menggerunkan kita adalah, adakah persinggahan itu sekadar kerehatan buat sementara waktu, atau sebenarnya di persinggahan itu kita akan dapat merasakan sedikit daripada kesudahan yang akan kita terima di hari akhirat. Yang ni kita kena risau. Yang kita kena risau adalah di lubang yang kecil tersebut, namanya liang lahat, kita akan berhenti buat seketika sebelum perjalanan seterusnya. Tetapi di situ na'udzubillah daripada kita merasakan sedikit daripada azab neraka Allah. Kalau sedikit yang kita rasakan sudah kita kata azab yang terlalu pedih wahai Allah, maka ketahuilah bahawasanya yang menanti di depan jauh lebih perit, yang menanti di depan jauh lebih merana. Kerana kita kena ingat, ia hanyalah teaser sahaja. Alam barzakh adalah alam muqaddimah, disebut-sebut sebagai serambi kepada akhirat. Allah selamatkanlah kami daripada check-in malam pertama di alam barzakh dalam keadaan yang sangat menyedihkan dan sangat mendukacitakan. Tuan-tuan, kita perhatikan pula ayat 3 dan ayat 4. Kalla sawfa ta'lamun. Kalla ini bermakna Allah Azza wa Jalla dengan kemurkaannya menegaskan sekali-kali tidak. Kamu jangan sangka perbuatan kamu ini akan memberikan kepada kamu keselamatan. Sekali-kali tidak akan memberikan kamu keselamatan. Kamu akan mengetahui dalam masa yang terdekat. Kamu akan mengetahui dalam masa yang terdekat. Kemudian ayat yang keempat kelihatan seperti pengulangan. Kemudian kamu akan mengetahui. Para ulama menyatakan ayat yang ketiga dan ayat yang keempat nampak serupa, tapi sebenarnya tidak sama. Kerana adanya perkataan thumma. Thumma ni terjemahannya adalah kemudian.
Tetapi perhatikan kalau kita buat ayat dalam bahasa Melayu kan, Syahari telah datang ke TV Al-Hijrah contohnya kan, kemudian dot. Ini menunjukkan apa selepas kemudian adalah sesuatu yang lebih besar daripada apa yang sebelum kemudian. Ya, contohnya Syahari telah datang ke TV Al-Hijrah, kemudian beliau telah berceramah. Itu contoh. Ini menunjukkan ada dua peristiwa berlaku, di mana peristiwa yang kedua adalah perkara yang lebih besar daripada peristiwa yang pertama. Jadi kita jelas di sini bahawasanya ayat yang ketiga merujuk kepada ayat yang kedua, iaitulah alam barzakh. Sekali-kali tidak, kamu tidak akan boleh meneruskan sikap kamu yang mengumpul-numpul kemewahan apabila kamu telah bertemu dengan alam kubur. Saufa ta'lamun, kamu akan mengetahui tentang alam kubur itu tidak lama lagi. Summa, dan selepas mengalami proses alam kubur akan berlaku peristiwa yang lebih besar, peristiwa yang lebih merana dan lebih menduka cita, iaitulah alam hisab, alam mahsyar, alam akhirat. Jadi ia bukan persamaan dan pengulangan ya, kerana Allah Azza wa Jalla tidak pernah mendatang atau menambah ayat yang tiada sebarang. Yakin, ainul yakin dan hakul yakin. Surah ini menyebut dua daripada tiga keyakinan. Ya. Yang pertama disebut ilmul yakin, yang kedua disebut sebagai ainul yakin, yang ketiga disebut sebagai hakul yakin. Saya beri perumpamaan untuk lebih mudah faham perbezaan antara ketiga-tiga istilah yang Al-Quran sendiri menyebutnya. Bayangkan anda dari kejauhan melihat asap tebal. Lalu apa yang bermain dalam fikiran anda? Pasti ada kebakaran ni, kena telefon bomba ni. Padahal anda hanya nampak asap tebal berkepul-kepul di udara. Anda tidak nampak pun api ataupun bangunan yang terbakar. Anda melihat daripada kejauhan. Kenapa anda boleh terus membuat kesimpulan ada kebakaran, lalu anda menghubungi bomba? Kerana telah menjadi satu ilmu, telah jadi satu fakta, sekiranya ada asap, maknanya ada api. Dan sekiranya ada api, maknanya ada kebakaran. Itu adalah ilmu yakin, perumpamaannya begitu. Walaupun anda tak nampak api itu, tetapi tanda-tanda api itu ada adalah asap tersebut. Maka seseorang terus bertindak hanya dengan melihat tanda. Tetapi kadang anda barangkali ada keraguan, lalu anda mahu pergi dekat kepada sumber asap berkepul-kepul tersebut. Lalu bila anda pergi dan melihat depan mata anda, anda sangka kebakaran, tetapi depan mata ain, depan mata anda jelas kebakaran, marak menjulang terbakar, maka ketahuilah pada waktu itu ilmu yakin anda telah naik ke satu tahap yang disebut sebagai ainul yakin. Anda melihat dengan mata kepala anda sendiri. Tetapi kadang kita masih lagi ada keraguan, lalu kadang masih mungkin tidak percaya, lalu sila hulurkan jari ke dalam salah satu daripada sumber api berkenaan. Jala ke api ni? Jadi bila diletakkan jari-jari sakit melecur, aduh sakitnya. Waktu kita telah rasa kesakitan itu bukan lagi ilmu yakin, itu bukan lagi ainul yakin, itu adalah hakul yakin. Tuan-tuan, Allah Azza wa Jalla menyebut di penghujung suratul Waqiah. Tak ada dalam suratul Takatsur, tetapi di penghujung suratul Waqiah, di mana Allah menyebut Al-Quran itu memberikan kepada kamu bukan sekadar ilmu yakin, iaitulah ilmu yang pasti dan benar tentang hari mendatang, hari akhirat, adanya neraka, adanya syurga. Tidak perlu ragu lagi. Perhatikan apa di sekelilingmu. Ia adalah tanda-tanda adanya Tuhan. Rabbana ma khalaqta hadha batila subhanaka faqina adzaban nar. Dan Al-Quran juga ya bukan sekadar memaparkan ya ilmu yakin, tetapi Al-Quran memaparkan hakul yakin. Di mana ayat-ayat yang menyebut tentang neraka dan syurga, seharusnya anda bila membacanya, anda seperti rasa sakitnya. Lebih baik kita rasa sakitnya di sini, sakitnya tu di sini tu, biar kita rasa kat sini.
kerana adalah satu perkara yang tidak sepatutnya berlaku rasa sakit itu di sana. Al-Quran bila menyebut hakul yakin, ia menunjukkan ayat-ayat ini seharusnya menghasilkan satu perasaan seperti kita berada di dalam syurga ataupun kita berada di dalam neraka. Na'udzubillah. Kerana yang menciptakan syurga dan neraka sendiri menurunkan Al-Quran dan berbicara tentang syurga dan neraka, tuan-tuan. Jadi diharapkan bila Allah menyebut pada ayat yang ke-7, iaitulah thumma la tarawunnaha 'ainal yakin, di mana kamu akan lihat depan mata kamu kebakaran api neraka marak menjulang. Neraka jahim ni yang telah saya terangkan tadi, iaitulah ia menunjukkan peristiwa yang berlaku lebih hebat daripada peristiwa sebelumnya. Kerana la tarawunnal jahim ayat yang ke-6 adalah merujuk kepada keadaan seseorang yang baru bangun daripada lubang kubur. Manakala pada ayat yang ke-7 ia tidak lagi merujuk kepada keadaan seseorang yang baru bangun daripada lubang kubur, tetapi ia merujuk kepada seseorang yang sudah berdiri di hadapan neraka, tunggu masa untuk dihumban sahaja. Na'udzubillah. Tuan-tuan, ayat yang ke-6 memberitahu kita bangun sahaja daripada lubang kubur akan ada orang yang sudah tahu tempatnya dalam neraka. Kita sebenarnya sudah tahu di mana kesudahan kita sebelum hisab. Sebelum hisab, bagaimana keadaan muka kita? Adakah kita boleh berjalan dalam keadaan boleh melihat ataupun tidak? Maka ada orang bangun saja daripada lubang kubur, dia sudah boleh tahu apakah kesudahannya. Sebab itu disebut la tarawunnal jahim, kamu pasti akan melihat neraka al-jahim. Tetapi neraka itu belum muncul di hadapan matanya kerana hisab belum berlaku. Tetapi datang ayat yang ke-7 menerangkan selepas hisab yang disebut dalam suratul Qari'ah, ya, hari di mana kamu akan dihitung dan dihisab dengan serapi-rapinya, maka selepas hisab kamu akan melihat depan mata kamu, semasa diheret lagi, semasa diheret menuju ke dalam neraka lagi, akan diperlihatkan Allah neraka Jahannam mengintai-ngintai penghuni-penghuninya untuk dibaham. Na'im adalah segala nikmat kekayaan yang Allah kurniakan. Ayat pertama ini kata Hamka rahimahullah, ayat pertama surah ini berbicara tentang manusia kaya yang berbangga dengan rumah seluas istana, dengan ladang dan sawah merata-rata. Itu ayat pertama. Tetapi ayat terakhir berbicara tentang segala yang Tuhan kurniakan kepadamu akan disoal, akan disiasat ke arah mana kamu gunakan. Lebih kurang gitulah kata Buya Hamka. Ayat pertama bercerita tentang nikmat dan nikmat dan nikmat yang Allah kurniakan, tetapi manusia tidak mengetahui ia adalah pemberian daripada Allah, ia adalah ujian daripada Allah. Dan ayat terakhir surah ini berbicara segala nikmat yang Allah kurniakan kepadamu akan ditanya dan disiasat dengan rapi sejauh mana kau menggunakan nikmat tersebut. Ya tuan-tuan, barangkali nikmat yang dimaksudkan dalam ayat ini bukan sekadar nikmat at-takatsur, nikmat kesihatan untuk mencari harta benda, nikmat harta benda, tetapi ayat yang terakhir ini juga merujuk kepada nikmat. Nikmat apa tuan-tuan? Kerana kalau kita membaca Al-Quran, kalimah An-Na'im ini tuan-tuan disebut sebanyak 17 kali di dalam Al-Quran, dengan 8 kali merujuk kepada syurga. Ini menunjukkan kamu akan ditanya apa sebab kamu tidak menggunakan duit kamu, apa sebab kamu tidak menggunakan pengaruh kamu untuk kembali ke Jannatun Na'im. Mengapa kamu tidak menggunakan kesempatan yang aku beri untuk mudahnya kembali ke syurga? Mengapa tidak melakukan sedemikian? Allah akan tanya persoalan berikut. Dan An-Na'im juga merujuk kepada apa dia tuan-tuan? Kalau kita membaca surah selepas surah At-Takatsur, ia merujuk kepada nikmat masa, wal asri, wal asri. Maka Allah akan tanya banyak soalan, antaranya masa lapang kamu, masa sehat kamu, ya, masa kaya kamu, ya, masa remaja.